sambungan lagi daripada bab sebelum ini. Sambungan lagi daripada bab sebelum ini, masih lagi bercerita tentang wudu. Sebelum ni bab Imam Bukhari buat, iaitu hak kena ambil air sembahyang ataupun batal air sembahyang, iaitu kerana keluar sesuatu daripada dua saluran najis itu, qubul dan dubur. Itulah Imam Bukhari buat bab dulu, kita bincang panjang dah. Kira-kiranya bila seseorang itu batal wudu, dia akan berwudu. Berwudu itu macam-macam caranya. Seperti telah kita bincangkan selama ni, sendirilah. Ada kalanya seseorang itu tidak check up, ataupun tidak mampu untuk berwudu sendiri. Bolehkah dia minta tolong orang lain, ataupun orang lain tolong dia? Itu dia buat bab. Boleh ke tidak? Padahal ini termasuk dalam ibadat. Kebanyakan ulama mengatakan ibadat, ibadat maksudah, maksudnya ibadat lah yang memang dimaksudkan. Kalau tidak sabit kerana benda lain pun memang ia dimaksudkan. Wuduk ni, mana tak ada nak baca Quran, tak ada nak semaya, tak ada nak apa pun, memang sunnah, bagus. Kita ni ambil air sembahyang, elok kita ambil air sembahyang. Itu maknanya dituntut lah. Itu makna maksudah, ditujukan, memang dimaksudkan, bukan tidak maksud. Tapi adalah macam Imam Abu Hanifah, dia kata ini jalan untuk kepada ibadat, bukan ibadat tu sendiri. Tak apalah, kebanyakan ulama mengatakan ibadat. Mana dalam perkara ibadat ni, bolehkah kita minta tolong orang, ataupun orang tolong kita? Molek kalau gitu. Dan sejauh mana ibadat yang orang lain boleh tolong kita, kita boleh minta tolong orang ni sejauh mana? Ibadat hak lagu mana? Hak tu Imam Bukhari nak cerita hari ni. Seseorang yang menolong temannya, kawannya berwudu. Itu makna yuwaddi'u, mewudukan orang lain selain dia lah. Maksudnya orang lain lah. Boleh ke tidak? Imam Bukhari nak ayat boleh. Walaupun ia termasuk dalam qurbat, dalam ibadat, tetapi ia termasuk dalam hak boleh orang lain tolong, bukan tak boleh. Berbeza dengan semaya. Semaya tak boleh orang lain tolong. La yusalli ahadun an ahadin. Dalam hadis ada sebut, seseorang tidak boleh semaya bagi pihak orang lain, tolong orang lain, tak boleh. Semasa hidup ataupun selepas mati, tak boleh. Kalau semaya, awak tak payah semaya lah, kita nak tolong semaya, tak boleh. Tu ijma' dah, ijma' dah ulama, tak ada khilaf. Tu tak boleh orang lain nak semaya untuk kita, dengan niat untuk kita, tak boleh. Lepas mati pun tak boleh, semasa hidup pun tak boleh. Tapi kalau air sembahyang, dan ada beberapa perkara yang lain boleh. Walaupun ibadat, orang lain boleh tolong kita. Misalnya bui zakat, orang lain tolong bui. Buat GPT tu kau boleh. Ibadat juga. Hak tu saya suruh juga rukun Islam juga. Tapi boleh hak tolong. Hak ni pun termasuk boleh juga. Hak boleh tolong ni lagu mana? Berapa bentuk dalam ambil air sembahyang? Ulama menyebutkan ada 3 bentuk. 3 bentuk. Yang pertamanya, iaitu dalam nota tu, saya buat juga dalam nota tu kan. Boleh tengok situlah. Yang pertamanya, orang lain tolong ambil air. Tolong ambil air di telaga ke, di mana-mana tempat, buat mari ke kita dalam bekas. Itu pun satu macam tolong juga. Kita pun lepas ambil siapa air dekat kita, kita ambil dirilah air maya, basuh tangan, basuh muka dan seterusnya. Itu tolong juga.
Boleh kalau tidak boleh lagu tu? Boleh, harus. Satu lagi, orang lain cucu. Air ada dah ke situ, ataupun dia pergi ambil air, lepas tu dia cucu kita ambil air semaya. Kita tidak cucu air sendiri, kita tidak cucu sendiri. Itu boleh ke tidak? Orang lain jawabnya boleh juga, tapi khilaful aula. Itu mengikut fiqhnya, ulama fiqhnya, dia kata khilaful aula. Ramai juga ulama mengatakan bukan khilaful aula, tapi harus juga seperti yang pertama tadi. Supaya bukan khilaful aula. Kalau khilaful aula ni, dia bawah pada harus. Harus juga, tapi kurang molek. Dan ringan daripada makruh. Makruh lebih berat lagi daripada khilaful aula. Itu kedudukannya, duduk situ. Satu lagi, bentuk yang ketiga, orang lain tolong ambil air sembahyang kita ni lagu mana? Iaitu orang lain tolong curah air dan dia gosok, dia basuh. Gitu. Supaya mandi orang mati. Supaya mandi orang mati tu mana dia tak ada buat apa, dia senyap. Orang lain tolong ambil air sembahyang ke dia, tapi dia niat. Tuan diri itu sendiri niat, dia niat. Adapun curah air, basuh ataupun gosok orang lain, boleh ke tidak? Ini makruh kalau tanpa uzur. Kalau uzur tidak makruh, harus juga seperti yang pertama dan yang kedua tadi. Itu kedudukannya. Asalnya kedudukannya gitu. Baiklah. Itu selapis. Kita pergi kepada lapis yang kedua pula. Kita tengok orang yang sakit kan, uzur lah, biasanya uzur lah. Tak ada orang lain, bini dia atau bini dia uzur. Ini banyak berlaku dalam masyarakat. Tak boleh nak ambil air semaya sendiri. Kalau dia kata nak gosok pun orang lain gosok. Itu hak boleh. Suami dia kau gosok, nak suruh rata molek, kena kira curah saja pun boleh dah, curah biar rata boleh dah, tak sentuh. Tetapi lebih molek, bahkan kalau mengikut mazhab Maliknya, mesti kena gosok. Ambil air semaya ni, anggota wuduk tu kena gosok. Tak boleh, tak sah kalau tak gosok bagi mereka. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad dan lain-lain, tak gosok pun tak apa, asalkan rata air, pelalu air atau pak wuduk tu cukuplah. Katakanlah kita nak gosok, boleh ke tidak isteri tu nak gosok suami, atau sebaliknya suami nak gosok isteri tu ambil air semaya ni, anggota. Jelas sekali, supaya kita maklum, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad dan lain-lain lagi hak sependapat dengan mereka berdua, iaitu tak boleh. Sebab akan bersentuh lelaki dengan perempuan, batal air semaya. Dia tak ada kecuali sentuh tu, kecuali ketika tolong ambil air semaya ke orang. Tu kalau sentuh tak ada, tak kira dalam keadaan lagu mana pun batas macam. Tengah-tengah nak ambil air semaya tak boleh. Orang mati pun gitu juga, walaupun mati dah. Mazhab hak ni hak kata tak boleh sentuh ni, dia akan kata batas macam. Kok mana pun batas, hak mati dah pun. Asalkan lelaki perempuan, kecuali mahram. Kalau mahram tu lain. Kalau tidak mahram, bini, batal air semaya. Tak lagi hak tu. Itu kaedahnya. Tapi bagi orang satu golongan lagi, macam Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Tapi Imam Malik dia mensyaratkan tidak ada nafsu, tidak ada, kita kata rang lah, pada ketika gosok tu ambil air semaya tu tidak ada, tak batal. Maka tu kita nak tahu mana dah, payah juga tu alik mana-mana kau berasa dah. Tu kena ikhlas lah. Dia dengan Tuhan, Tuhan tahu dia berasa gandang-gandang, Tuhan tahu dia naik nafsu ke tidak, atas dia. Kalau dia kata tak ada berasa, sah lah, sentuh pun tak batal. Mana kalau jelitah pun tak boleh lah. Tak jelitah tak apa, mana naik nafsu. Naik nafsu.